Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعلني من الذين ينظرون الكتاب نظرة واحدة ويحفظون ما فيه ويفهمون به ويعملون به ويبلغون به. اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فرد إلي عند حاجتي ولا تنسنيه يا رب العالمين. Pertama sekali, terima kasih saya ucapkan kepada kru-kru daripada media Dialna, Saimat dan seterusnya yang lain-lain yang menjayakan program kuliah maghrib kita pada malam ini dan sebelum-sebelum ini, dan juga seterusnya kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang terlibat dalam berkongsi ilmu dalam di media Dialna ini pun saya juga ucapkan terima kasih kepada semua atas sokongan, dan kepada semua tuan-tuan puan-puan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahimnya dalam keadaan kita Subhanahu wa taala dengan wabak ini, kita masih lagi diberi kesempatan untuk bersama-sama berada dalam kuliah maghrib secara online. Mudah-mudahan sedikit masa luangkan ini untuk ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala pandangnya dengan pandangan rahmatnya wa taala menjadikannya sebagai sebab untuk Allah Subhanahu dan menjadi punca ataupun penyebab kita masuk ke dalam syurga insya-Allah. Walaupun orang kata keadaan ataupun kaedah pengajian kita ataupun kuliah maghrib kita ini mungkin jauhlah nak dibandingkan dengan apa yang diamalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabat-sahabat, lutut bertemu lutut. Pun begitu dengan kekangan yang ada pada hari ini, sama-sama kita memohon ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala salah dan silap kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penyebab untuk Allah Subhanahu wa taala angkat wabak ini daripada negara kita khususnya dan seterusnya daripada muka bumi ini insya-Allah. Para penonton pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini dalam waktu yang ringkas ini kita akan sama-sama berkongsi, berbincang berkenaan dengan hadis berkaitan dengan taharah, yang mana kitab yang akan kita guna pakai ialah kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, karangan Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani, yang dikarang oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh beliau, dan mungkin tuan-tuan, puan-puan, para penonton sekalian sangat-sangat arif dan kenal siapakah Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ini. Beliau juga penulis kepada kitab syarah kepada Sahih Bukhari iaitu Fathul Bari. Dan kata Imam Sakhawi, kitab karangan beliau hampir 270 buah kitab yang ditulis oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Nama beliau secara ringkasnya, nama panjangnya ada, yang ni tuan-tuan perempuan boleh tengok sendiri di internet dan sebagainya berkenaan dengan biodata. Kita tak perlu bincang secara terperinci berkenaan dengan biodata musannif. Nama ringkas beliau ialah Syihabuddin Abdul Fadl Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani Al-Misri Al-Syafi'i, orang Mesir lah. Dilahirkan pada tahun 773 Hijrah dan meninggal dunia pada tahun 852 Hijrah di Qahirah, orang Mesir lah. Jadi insya-Allah perbincangan kita berkisar berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, dan hadis-hadis tersebut yang kita ambil daripada
kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Seterusnya kita akan terus kepada perbincangan kepada muqaddimah yang daripada kitab Bulughul Maram ini. Sama-sama kita boleh tengok, saya akan baca dalam bahasa Arab saja dan kita terus go through kepada hadis yang pertama untuk mengelakkan daripada kita terlalu lama dalam muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi adh-dhahirati wal batinati qadiman wa hadithan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihi wa rasulihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi alladhina saru fi nusrati dinihi sayran hathitha wa ala atba'ihi alladhina warithu ilmahum wal ulama'u warathatul anbiya' akrim bihim warithan wa mawruthan. Amma ba'd. فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة. فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلما، وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم والأخير، وبالمتفق البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى. Sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ringkasan daripada muqaddimah yang ditulis oleh beliau, oleh Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ialah pertama, beliau memuji Allah dan berselawat kepada junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya beliau menjunjung ataupun menceritakan tentang kelebihan sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in yang mana mereka adalah warathatul anbiya, yang mana sepatutnya kita muliakan mereka, tinggikan mereka kerana mereka adalah perantaraan ilmu kepada kita. Kemudian seterusnya Hafiz Ibn Hajar juga menyebut berkenaan dengan kitab ini adalah mukhtasar, ringkasan menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam. Hadis-hadis yang dikumpulkan dalam kitab ini adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum hakam, yang mana dia adalah ringkasan saja. Hadis-hadis lain, kitab-kitab lain yang mengumpulkan hukum hakam banyak lagi, antaranya Sunan Abu Daud, Sunan Abi Daud, Tirmizi contohnya, Jami'ut Tirmizi pun juga hadis-hadis yang dikumpulkan berkaitan dengan hukum hakam. Tapi Bulughul Maram ini adalah ringkasan, tidak semualah hadis-hadis yang dikumpulkan seperti mana kitab Sunan Sittah yang berada dalam kategori hadis-hadis hukum. Dan kemudian seterusnya musannif juga menyebut tentang istilah-istilah yang digunakan pakai oleh musannif sendiri dalam kitab ini, antara istilah rawahul arba'ah dan sebagainya, yang kita akan sebut satu persatu, kita akan perincikannya satu persatu bila kita masuk dalam hadis nanti insya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan lagi perbincangan kita, hadis yang kita bincangkan ini adalah agak berat kerana dia berkaitan dengan ilmu hadis, dan seorang tu perlu ada kepakaran dalam hadis, dan dalam masa yang sama perlu ada kepakaran dalam fiqh, dan bukan itu sahaja, kepakaran itu perlu ada dalam semua mazhab fiqhiyah, dalam semua mazahib. Kerana yang kaedah perbincangan kita pada malam ini adalah kita bentangkan dalil, dalam masa yang sama kita istinbatkan beberapa hukum yang ada dalam hadis tersebut, yang mana mungkin kadang-kadang hadis itu akan menguatkan mazhab, sesuatu mazhab, dan juga kemungkinan akan jadi kuat kepada mazhab yang lain. Dan bila berlaku begitu, maka kita akan cuba sedaya upaya
oleh kerana kita berada di Malaysia, mazhab utama kita adalah Syafi'i, maka kita akan terjihkan mazhab Syafi'i, dan sudah tentu hadis-hadis yang dibawa oleh Hafiz Ibn Hajar adalah hadis-hadis yang menterjihkan mazhab Syafi'i. Nah, dan dalam masa yang sama kita akan bincang juga mazhab-mazhab lain, hujah-hujah seringkas yang mungkin, dan kemudian mungkin akan kita selitkan kaedah-kaedah usul fiqh, ya, bagaimana ulama boleh istimbatkan ataupun istidlalkan daripada hadis-hadis tertentu sehingga mengeluarkan sesuatu hukum. Seterusnya, okey, itu jadi ya, perbincangan Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram ini adalah perbincangan yang agak berat jugalah, yang dan sedikit akademik. Jadi pun begitu kita cuba sedaya upaya, saya sendiri insya-Allah akan cuba sedaya upaya sampaikan dengan cara yang terbaik. Jika ada salah dan silap, saya mohon maaf, boleh diberi teguran. Mungkin yang bersama dengan kita orang yang lebih hebat lagi dalam ilmu hadisnya, dalam ilmu fiqhnya, dalam ilmu usul fiqhnya, dalam ilmu qawaid fiqhiyahnya, dan ada juga antara penceramah-penceramah kita dalam media Delna ni memang membincangkan tentang qawaid fiqhiyah. Okey. Seterusnya kita teruskan kepada perbincangan berikutnya, iaitu yang pertama, Kitabut Taharah Babul Miyah. Kitabut Taharati Babul Miyah. Saya mengharapkan suara saya jelaslah di tuan-tuan dan perempuan semua dapat dengar dengan jelas suara saya, tidak ada sangkut-sangkut, kamera saya pun elok. Maklumlah, dalam keadaan suasana kita ni kita tak tahu, mengharapkan semuanya okey, ya. Okey, kita masuk dalam perbincangan kita, iaitu Kitabut Taharati Babul Miyahi. Kitabut Taharah Babul Miyah. Kita tak bincang secara panjang lebar berkenaan dengan kitab bab. Mudah-mudahnya macam inilah, ulama-ulama terdahulu mereka susun, pertama sekali dia mula dengan kitab yang besarnya, tajuk besar, kemudian bawah dia ada bab, kemudian bawah dia lagi mungkin fara', mungkin fasal, kemudian seterusnya ada masalah. Jadi bermula dengan kitab, kemudian bawah dia bab. Jadi kita tengok musannif susun kitabnya dengan mula dengan Kitabut Taharah, kemudian disusuli dengan Babul Miyah. Okey. Sebelum kita masuk pada hadis, kita tak perlu bincang kitabnya daripada apa, katabah ke apa, kita tak perlu bincanglah untuk elakkan daripada perbincangan yang terlalu akademik. Kita masuk terus kepada bab taharah, perkataan taharah. Taharah dari segi lughahnya daripada perkataan tahara yathuru, tahara yathuru taharatan. Dia sama ada tahara yathuru, boleh jadi daripada tahura yathuru, tahura yathuru atau wazan karuma yakrumu, ataupun boleh jadi tahara yathuru atau wazan nasara yansuru, boleh dua-dua. Okey, dan kalaulah kita kata dia atau wazan tahara yathuru ataupun tahura yathuru, maka dia adalah taharatan. Maksud dia adalah taharatan dan dia adalah fi'il lazim. Lazim. Taharatan kita panggil dia sebagai masdar. Kita namakan dia sebagai masdar. Pun begitu kalau satu lagi kita panggil, kalaulah taharah ni kita kata dia adalah, dia terbit daripada tahara yutahhiru tathiran wa taharatan. Tathiran wa taharatan. Kalau kita kata taharah ini terbit daripada tahara atau wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Tahara yutahhir tathiran wa taharatan. Maka pada ketika ini taharah ini kita kata dia isim masdar. Satu masdar ni dia terbit dari, contohnya tahara yathuru taharatan. Tapi kalau taharatan ni kita kata dia terbit daripada tahara. Jadi taharatan ni dari segi huruf dia kurang. Dia bukan ikut qiasi dia. Maka nama dia akan bertukar, kita namakan dia sebagai isim masdar. Pada ketika itu tahara yutahhiru tathiran wa taharatan, dia termasuk dalam fi'il muta'addi. Okey, perbahasan tentang fi'il lazim dan muta'addi adalah perbahasan saraf lah, nahwu dan saraf, tapi dia agak penting dan boleh kita tahu dalam kita membahaskan tentang hadis, supaya kita tahu fi'il tadi lazim atau muta'addi yang mana dia akan memberi dalam hukum.
Jadi dan bukan itu saja, bahkan dia memberi kesan kepada kefahaman kita kepada hadis tersebut dan juga kefahaman kita kepada teks Arab itu tadi. Jadi andai kata kita kata taharah ni adalah fi'il lazim. Mudahnya fi'il lazim ni dia perlu kepada maf'ulun bih. Dia perlu kepada maf'ulun bih. Fi'il lazim dia tak perlu. Fi'il lazim dia tidak perlu. Betul kan? Fi'il lazim dia tidak perlu kepada maf'ulun bih. Fi'il muta'addi perlu kepada maf'ulun bih. Okey, untuk mungkin akan lepas ni mungkin pelajar-pelajar daripada SPM, daripada STAR mungkin akan tengok video ni. Mungkin boleh cut bahagian ni. Kaedah untuk kenal fi'il lazim dan fi'il muta'addi sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Kaedah selapisnya kita guna. Tapi kalau kaedah paling mudah, paling selapis untuk kita tahu adalah caranya ialah mana-mana fi'il, mana-mana kata kerja yang dibuat oleh seluruh badan, maka dia adalah fi'il lazim. Contohnya zahaba, masya, dakhala. Zahaba pergi. Jadi dibuat oleh seluruh badan, maka dia adalah fi'il lazim. Dia tak perlu kepada maf'ulun bih. Zahabtu. Contoh lain dakhaltu fi'il lazim. Dia tidak perlu kepada maf'ulun bih. Dan adapun fi'il muta'addi adalah fi'il yang mana dia perlu kepada maf'ulun bih, perlu kepada benda lain. Contohnya kataba. Kataba ni bukannya suruh badan buat, tangan je. Kataba terjemah dia tulis. Saya menulis, tangan je tulis, bukannya kepala kaki semua tulis. Jadi kaedah untuk kita tahu mana fi'il lazim, mana fi'il muta'addi ialah bila fi'il muta'addi dibuat oleh sebahagian badan, bila fa'il lazim dibuat oleh seluruh badan. Jadi kalau sebahagian badan sahaja yang buat, ra'a, saya melihat, ra'aitu, kalau maf'ul bih. Okey, itu beza antara cara untuk kita tahu perbezaan antara fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Jadi bila kita kenal fi'il lazim, bila kita kenal fi'il muta'addi, maka kita tahulah fi'il lazim dia tidak ada maf'ulun bih, fi'il muta'addi dia perlu kepada maf'ulun bih. Okey. Okey, ini dia akan memberi kesan kalaulah taharah tadi kita kata fi'il lazim ataupun kita kata dia fi'il muta'addi, maka dia akan memberi kesan kepada ta'rif taharah itu sendiri. Apakah maksud taharah? Dia akan memberi kesan kepada definisi taharah. Okey, mudah-mudahnya taharah dari segi lughahnya ialah bersih, suci. Suci daripada sama ada kata fuqaha, suci itu sama ada daripada suci daripada hissi, suci daripada hissi. Maksudnya suci daripada najis, suci daripada kotoran dan sebagainya, kita panggil dia taharah. Dan suci daripada benda-benda maknawi, benda-benda maknawi, perkara-perkara maknawi. Contoh suci daripada hasad dengki. Jadi hasad dengki di mana nampak, dengki, marah, bakhil dan sebagainya, itu yang kita tak nampak dengan mata, kita panggil sifat maknawi lah. Dia tak nampak dengan mata, maka itu pun juga termasuk dalam taharah. Okey, jadi itu kita panggil taharah dari sudut sudut lughah, dari sudut lughah. Adapun taharah dari sudut istilah syarak, maka telah diberi ta'rif ataupun definisi yang pelbagailah oleh fuqaha, oleh fuqaha. Imam Nawawi sendiri ada ta'rifnya yang sendiri. Hafiz Ibn Hajar musannif, kitab kita yang kita bincangkan ini pun ada ta'rifnya sendiri. Dan begitu juga ta'rif ini ada pelbagai. Secara mudahnya definisi sesuatu perkataan, ini kaedah, secara mudahnya definisi sesuatu perkataan akan diberikan bergantung kepada apa yang nak diberi definisi itu. Maksudnya kadang-kadang definisi diberikan dari sudut mahiyah sesuatu benda. Kadang-kadang dari segi wasaf sesuatu benda. Kadang-kadang daripada ta'rif yang diberikan, definisi yang diberikan tu dilihat dari sudut samarah sesuatu benda. Kita ambil contoh perkataan al-wujub, al-wujub. Wajib lah, wajib bahasa Melayu wajib. Wajib tu maksudnya benda tu kita panggil wajib, benda yang dah jadi wajib tu kita panggil wajib. Hukum tu sendiri kita panggil wujub, wujub. Okey, sebab cuma tidak ada bahasa Melayu wujub, kita panggil wajib lah. Jadi wajib tu sendiri kalau kita bincang dia ta'rif, definisi dia dari segi mahiyah dia, dari segi hakikat dia. Hakikat wajib tu apa dia? Ma talabahu syari'u talaban jaziman, mudah-mudahnya
apa-apa saja yang disuruh oleh syarak, yang mana suruhan dia mesti buat. Suruhan dia mesti buat. Maka ni kita panggil definisi dari sudut mahiyah, dari sudut hakikat. Hakikat benda tu sendiri. Hakikat wujud tu sendiri. Pun begitu ada ulama yang bagi ta'rif definisi dari sudut thamarah, dari sudut thamarah. Apa itu wujud? Wujud tu ialah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberi pahala kalau buat, di diazab kalau tinggal. Dia beri pahala kalau buat, diaqab kalau tinggal. Jadi definisi ini adalah definisi dari sudut thamarah, kesan, hasil, hasil daripada satu orang tu buat benda wajib, apa dia? Maksud dapat pahala. Kesan dia tinggalkan benda wajib, apa dia? Dapat dosa. Begitu. Okey. Jadi definisi sesuatu benda tu dilihat daripada beberapa sudut lah. Begitu juga dalam taharah, maka definisi yang diberikan tu dari pelbagai sudut. Pun begitu dalam secara mudahnya, kalau kita baca kitab-kitab, banyak definisi yang diberikan. Jadi secara mudahnya yang dimaksudkan dengan taharah di sini mestilah dia merangkumi yang pertama sekali taharah daripada hadas. Ni kita bincang taharah dari sudut syarak, definisi dia dari sudut syarak. Mestilah taharah daripada hadas yang pertama. Kemudian taharah daripada, maksudnya izalatun najis, hilangkan najis. Satu lagi, yang pertama tadi raf'ul hadath, mengangkat hadath. Yang kedua, hilangkan najis. Jadi dua ni mesti kena masuk dalam taharah dari segi syariat, dari segi syarak. Apa beza najis dengan hadath? Bezanya hadas ni satu benda yang tidak nampak. Maksudnya mani', satu penghalang yang ada atas anggota kita menyebabkan kita tidak sah sembahyang. Satu penghalang yang ada atas anggota kita, yang mana penghalang tadi tidak akan hilang melainkan dengan cara kita berwuduk ataupun dengan sembahyang wuduk, tayammum dan lain-lain. Barulah penghalang tersebut hilang dan membolehkan seorang tu nak sembahyang. Jadi hadas ni satu benda yang tidak nampak lah, tak nampak. Mani' yang tidak nampak, penghalang yang tidak nampak. Satu lagi taharah daripada najis, maksudnya menghilangkan najis. Taharah dengan makna menghilangkan najis. Okey, dua benda. Jadi definisi taharah, dia akan masuk dua benda ni. Kemudian seterusnya dia akan masuk makna hadas dan makna hilangkan najis. Mesti dia ada kita panggil makna lah. Makna hadas atau makna menghilangkan najis. Sebab ada setengah taharah dia tidak mengangkat hadas pun. Dia tidak mengangkat hadas pun. Contoh kita ambil sulasil bau. Satu orang sulasil bau, maksudnya dia kencing tidak tus. Jadi bila dah masuk waktu, maka dia pun ambil kapas, dia balut dia punya kemaluan dia, dan kemudian dia terus berwuduk. Jadi tengah dia berwuduk tadi, maka najis keluar kena kapas tersebut. Sehingga dia selesai wuduk, kemudian dia terus sembahyang. Tengah dia sembahyang pun masih lagi najis tadi keluar, masih lagi najis keluar daripada kemaluannya. Maka dia ambil wuduk tadi, sebenarnya dia tidak mengangkat hadas. Dia tidak mengangkat hadas. Maka oleh kerana itu yang jenis macam ni, maka ulama namakannya sebagai makna. Dia semakna, dia mengangkat hadas, tapi dia bukan mengangkat hadas. Jadi itu pun termasuk dalam taharah. Okey, kemudian seterusnya kita ambil yang jenis yang ketiga, kita panggil surah lah. Surah macam taharah. Surah dia macam taharah, tapi dia sebenarnya kalau ikutnya dia tidak ada pun sifat mengangkat hadas. Tidak ada pun sifat mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis, tak ada. Contohnya mudah ialah yang ketiga ni, jenis yang ketiga ini, kalau Hafiz Ibn Hajar bagi dia lebih kepada mujarradus thawab. Maksud taharah dibuat tu bukan untuk mengangkat hadas, tapi lebih kepada untuk dapat pahala. Contohnya seperti kita basuhan, seperti kita mandi sunat lah. Kita ambil mandi sunat, mandi sunat hari Jumaat. Mandi sunat hari Jumaat, contohnya mandi sunat hari raya, dia bukan mengangkat hadas. Tujuan dia bukan nak angkat hadas. Kalau mandi wajib betul mengangkat hadas, tapi kalau mandi sunat dia tidak mengangkat hadas. Maka itu dari segi fuqaha namakannya sebagai surah. Surah dia surah macam mengangkat hadas, tapi dia bukan mengangkat hadas. Begitu contoh izalatun najas, hilangkan najis. Contoh
kita basuh kali pertama najis tersebut dan semua hilang, ain dia semua hilang, habis semua tak ada maka kalau ikutnya dia basuh yang kedua tu sunat saja, basuh kedua, dan yang ketiga tu sunat saja. Jadi yang kedua tu bukan menghilangkan najis, sebab yang pertama, basuhan pertama dah hilangkan najis. So basuhan kedua tadi bukan untuk menghilangkan najis, basuhan ketiga pun bukan untuk menghilangkan najis. Jadinya dia ni dia panggil surah dia macam bentuk dia macam menghilangkan najis, tapi dia bukan untuk menghilangkan najis, maka dia disebut sebagai dia disebut daripada mujarradus thawab lah, lebih kepada nakkan pahala, nak mencari pahala di sisi Allah SWT. Jadi semua ta'rif yang disebut oleh ulama tadi, kita tengok ulama bincang sebut ta'rif tadi, definisi kepada taharah tadi berbeza-beza, tapi maksudnya adalah sama, iaitu merangkumi kepada apa yang kita sebut tadi, iaitu taharah, raf'ul hadath, angkat hadath, hilang najis. Mana dengan ni? Maksudnya dia sebenarnya tak angkat pun, ataupun dalam bentuk macam taharah. Rupa dia macam rupa taharah, tapi dia sebenarnya lebih kepada mujarradus thawab, bukan untuk angkat hadath atau bukan untuk hilangkan najis. Okey. Jadi itu kesimpulan definisi. Jadi saya tak sebutlah definisi yang disebut oleh siapa-siapa. Jadi kesimpulan definisi adalah yang diberikan begitulah. Masuk yang seterusnya, babul miyah. Babul miyah. Jadi taharah ni kalaulah kita tengok definisi dari dia ialah dari sudut mahiyah dia. Kadang-kadang dari sudut wasaf dia. Kadang-kadang dari sudut fi'il, buat, perbuatan. Taharah ni adalah buat satu benda yang mengharuskan sembahyang. Kalau definisi yang diberi secara begitu, maka dia bukan dari sudut mahiyah, tapi dari segi fi'il, buat satu benda. Okey, kemudian seterusnya kita masuk babul miyah. Bab yang pertama yang disebut oleh musannif dalam kitab ini adalah bab air. Kenapa? Kerana rukun Islam yang pertama adalah solah. Rukun Islam yang pertama adalah solah, dan solah kuncinya adalah taharah. Kuncinya adalah taharah. Dan taharah, bila kita sebut taharah, maka ashkal taharah nanti berkenaan dengan minggu depan atau minggu satu lagi kita akan berkenaan dengan ashkal berapa dengan wasilah untuk taharah air tanah, kemudian batu dalam istinja, kemudian ada satu lagi nanti insya-Allah kita akan sebutkan wasilah ataupun alat-alat yang kita boleh gunakan untuk taharah. Okey, untuk minggu ni kita bincang yang seterusnya berkenaan dengan babul miyah, kitab bab yang pertama dalam kitab taharah, iaitu air. Kerana asal dalam taharah, dalam kita bersuci, asalnya adalah dengan kita menggunakan air, dengan kita menggunakan air. Okey. Hadis yang pertama yang dibawa oleh musannif ialah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Sekali lagi kita baca, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Akhrajahu al-arba'atu wa ibnu Abi Shaybata wal lafdhu lahu wa sahhahahu ibnu Khuzaimah wa at-Tirmidzi wa rawahu Malik wasy-Syafi'i wa Ahmad. Okey, an Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah, Hurairah, kita tengok kalau nama orang yang ada ta marbutah belakang dia, maka biasanya dia akan jadi dipanggil mamnu' min as-sarf, mamnu' min as-sarf. Isim yang tidak boleh terima baris, isim yang tidak boleh terima baris dua, tidak boleh terima tanwin, maksudnya dia baris satu je. Abi Hurairah. Kenapa kena tahu? Kena tahu kerana bila dia dalam keadaan mudhaf, maka dia dibaca dengan baris atas. Mudhafun ilaih dia majrur dia dengan fathah.
an Abi Hurairah, tak bolehlah baca Abi Hurairati. Kemudian contoh lain dalam ni, wa ibnu Abi Syaibata, wa ibnu Khuzaimata, Talhata, dalam keadaan majrur lah. Jadi sini Abi Hurairah dia mudhaf ni, ahli dalam bab ni. Mungkin saya sebut sikitlah supaya kita dapat refresh. Wazin adilan an-nith bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal pada kamula. Ada dua sebab, dua illah yang menyebabkan suatu isim tu boleh jadi mamnu' min as-sarf. Sini alam dan juga tak ta'nits, tak ta'nits. Hurairah. Okey. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Abi itu sebab an lah. Sebab an tu kerja dia memajrurkan isim yang selepasnya. Jadi Abi tu majrur dengan ya, majrur dengan ya. Kerana dia asma'ul sitah, ataupun asma'ul khamsah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, nanti berkenaan dengan siapakah Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita boleh tengok sendirilah biodatanya yang lengkap dalam Google dan sebagainya. Untuk meringkas kita cerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri, Rasulullah dengan laut, tentang laut. Wat-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Dia yang suci airnya, al-hillu maitatuhu, halallah bangkainya. Halal bangkainya. Akhrajahul arba'atu. Hadis ini dikeluarkan oleh al-arba'ah. Dalam muqaddimah, musannif ada sebut berkenaan dengan siapakah yang dimaksudkan dengan al-arba'ah. InsyaAllah kita akan sebut minggu hadapan berkenaan dengan al-arba'ah ini. Akhrajahul arba'ah, telah mengeluarkan akan dia, telah mengeluarkan akan dia, maksud akan hadis ini. Akhrajahu tu hadzal hadis, hu tu kembali kepada hadzal hadis. Akhrajahul arba'atu, al-arba'atu tu fa'il kepada akhraja, fa'il kepada akhraja. Satu kaedah yang mungkin saya boleh kongsi dengan tuan-tuan semua, dengan para pendengar, para penonton sekalian, kalau ada yang menonton selepas ini mungkin daripada kalangan pelajar SPM dan STAM, kaedah tips untuk kita tahu, untuk kita kenal fa'il maf'ul, fa'il maf'ul. Kalaulah kita tengok yang menempel dengan kata kerja, dia menempel dengan kata kerja, maksudnya dia melekat dengan kata kerja, dhamir, kata ganti diri. Kata ganti diri tu yang macam mana? Hu, ha, huma, hum, ka, kuma, kunna. Kemudian ni yang mutakallim. Kalau kita jumpa kata dhamir ataupun kata ganti diri yang jenis macam tu menempel, melekat dengan kata kerja. Sini kata kerja dia sebenarnya akhraja sahaja. Akhraja. Hu tu kata ganti diri, ganti dhamir lah, kita panggil dhamir yang ini dipanggil dhamir mansub muttasil, dhamir mansub muttasil, dhamir mufrad ghaib mansub muttasil. Macam itulah nama panjang dia. Jadi kalaulah jumpa dhamir yang macam ni, hu, ha, huma, ka, kuma, kum, kunna, na, bukan na, ni. Na nanti lepas ni kita akan sebut, maka dhamir tu secara automatik confirm memang dia maf'ulun bih. Confirm dia adalah maf'ulun bih. Mustahil, tak mungkin dia boleh jadi fa'il, tak mungkin. Kalau jumpa macam ni, memang hu tu mesti maf'ulun bih punya. Siapa fa'il? Depan dia. Siapa fa'il? Depan dia. Jadi hu tu tak boleh jadi fa'il. Sebab dia tu sendiri, dhamir tu dia panggil dhamir nasab, dhamir mansub. Jadi tak mungkin lah kalau fa'il dia marfu', takkanlah dia pakai dhamir ni, jadi tak mungkin. Jadi hu tu memang confirm dia maf'ulun bih lah. Jadi akhraja tu fi'il madhi, hu tu maf'ulun bih, mansubun, mansub fi mahalli nasbin lah, kita panggil fi mahalli nasbin sebab dhamir kan mabni. Okey, tak apa yang tu. Kemudian, okey, jadi tapi kalau berbeza dengan na, kalau na ni susah sikit lah, susah sikit. Sebab dia barangkali kita baca akhrajna. Akhrajna, na tu jadi fa'il. Tapi kalau kita baca akhrajana, na tu jadi maf'ulun bih. Kalau jim tu kita baris atas. Waja'alna, dalam Quran kadang-kadang orang salah. Waja'alana, waja'alna, waja'alana. La tu kita hidup. Waja'alana.
Satu, kita sebut macam tu. Satu lagi kita sebut waja'alna. Waja'alna. Kalau kita sebut waja'alna, confirm na tu adalah fa'il kepada na ja'ala. Tapi kalau kita sebut ja'alana, na tu kita maf'ul bih. Jadi na tu susah sikitlah untuk kami, dhamir kami. Dhamir saya tak ada masalah. Akhrajani, ja'alani, tak ada masalah. Waja'alani minal muslimin. Waja'alana minal muslimin. So, kalau waja'alana, bila waja'alana, ya Allah jadikanlah kami, kalau kita baca waja'alna dan kami jadikan akan orang Islam, kami jadikan, jadi tak betul, makna dia salah lah. Jadi so untuk dhamir mutakallim ma'al ghair ni perlu kita tahu makna lah. Bila kita nak jadikan dia sebagai fa'il, na tu bila kita nak jadikan dia fa'il, bila kita nak jadi dia maf'ulun bih. Okey. Perbincangan nahwu sikit, sebab bila kita masuk dalam hadis nanti memang kita akan bincang tentang fiqhul hadis. Kita bincang sikit berkenaan nahwu saraf untuk kita istinbatkan hukum. Okey, akhrajahul arba'atu wa Ibnu Abi Syaibah. Hadis ni dikeluarkan oleh al-arba'ah, Ibnu Abi Syaibah, dan lafaznya lafaz baginya, dan lafaz miliknya. Milik siapa? Ibnu Abi Syaibah lah. Milik Ibnu Abi Syaibah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Ni satu lagi jumpa sahaha fa'il. Kalau ada orang kata saya tak kenal lah mana fa'il, mana kata ganti diri, tak kenal. Kalau tak kenal tu payah sikit lah. Ni kita cerita orang yang dah ada basic, yang tahu kan mana kata kerja, mana isim, mana fa'il, mana huruf dia kenal. Jadi untuk orang yang dah kenal ni, wasahahu, confirm hu tu memang maf'ulun bih. Jadi perkataan yang selepasnya, kalau tengok makna, kalau betul, ngam, maka dia akan jadi fa'il. Jadi sebab tu kita baca wasahahahu ibnu Khuzaimah, wasahahahu ibnu Khuzaimata, nu kita baca sebab fa'il kepada sahaha. Ibnu Khuzaimah wa Tirmidzi lah. Tapi kadang-kadang untuk takhfif kita baca Tirmidzi saja, kita tak bariskan pun ya tu. Wa rawahu Malik Syafi'i wa Ahmad. Ini pun sama, rawa fi'il, meriwayatkannya. Dia kata kerja, fi'il, rawahu, dhamir yang menempel dengan fi'il. Maka kita nak i'rabkan dia sebagai apa? Dia maf'ulun bih. Siapa fa'il? Malikun lah. Sebab tu kita baca Malikun. Wa rawahu Malikun wa Syafi'i wa Ahmadu. Ahmad pun sama, mamnu' min as-sarf. Ahmad pun sama, mamnu' min as-sarf, ijma' wazin, adilan anith bi ma'rifatin. Nak mudah ingat. Sebab-sebab yang menyebabkan sesuatu kata nama itu, isim itu jadi mamnu' min as-sarf dalam bait ni yang disebut dalam kitab Mutammimah al-Ajrumiyah, dalam Kawakibud Durriyah disebut ijma' wazin adilan anith bi ma'rifatin rakib wazid ujbatan fal wasfu qad kamula. Sini wazan fi'il dan juga alam plus dengan wazan fi'il menyebabkan dia jadi isim yang tidak ada baris, yang tidak ada baris dua lah, tidak ada baris, bukan tidak ada baris, isim yang tidak ada baris dua, tidak ada tanwin. Wa Ahmadu, wa rawahu Malik Syafi'i wa Ahmadu. Okey, gitu cara baca dia. Okey, selesai hadis yang pertama, bacaan hadis yang pertama lah. Kemudian seterusnya kita akan masuk berkenaan dengan fiqhul hadis, bermula dengan permasalahan yang pertama, sababul wurud, sehinggalah istinbat ataupun apa yang boleh istidlal daripada hadis ini, pembahagian berkenaan dengan suci, taharah ada berapa dan sebagainya. InsyaAllah kita akan bincangkan minggu hadapan. Sebagai mukadimah untuk minggu ini, cukup sekadar itu sahaja. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada kru-kru daripada media Dialna, dan juga para pendengar semua, sahabat-sahabat saya yang turut sama memberi berkongsi ilmu dalam media Dialna ni, dan juga tuan-tuan para pendengar semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan hati kita untuk memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita dapat aplikasikan hadis Nabi, hukum-hukum yang ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang kurang atau kelemahan diri saya, salah dan silap, kesilapan maklumat dan sebagainya, saya mohon maaf. Kepada Allah jugalah kita berdoa memohon keampunan daripadanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.